Baik, pada segmen kali ini kita nak beri tumpuan kepada pengurusan kewangan melihat daripada segi simpanan, pelaburan dan juga bagaimana untuk mengurus hutang. Di mana kalau kita lihat laporan terkini Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK melaporkan 53,000 individu bawah 30 tahun dibebani hutang terkumpul berjumlah 1.9 bilion ringgit. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata AKPK juga mendapati 28% daripada golongan dewasa yang bekerja telah meminjam wang untuk membeli barangan keperluan. Kementerian Kewangan melaporkan hutang isi rumah meningkat kepada 1.57 trilion ringgit pada tahun ini sehingga Jun 2024, sedikit tambahan berbanding angka pada akhir 2023. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat pada Isnin, kementerian tersebut menyatakan sebanyak 61% daripada jumlah tersebut adalah untuk pinjaman perumahan, diikuti oleh pinjaman kenderaan sebanyak 13.5%, pembiayaan peribadi 12.4% dan pinjaman lain seperti pembelian hartanah bukan kediaman, hutang kad kredit, sekuriti dan juga lain-lain lagi. Hutang isi rumah meningkat sedikit daripada 1.53 trilion ringgit pada akhir 2023 kepada 1.57 trilion ringgit pada akhir Jun 2024 yang bersamaan dengan 83.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Sudah tentu itu adalah hanya angka individu yang berhutang dan kita belum masukkan lagi nilai jumlah hutang yang telah didapati daripada segi hutang itu, dan kita akan mempersilakan tetamu dalam studio bersama saya untuk bantu kita fahami selain daripada trend-trend bagaimana untuk mengurus, menyimpan dan juga melabur. Kita akan lihat juga apakah antara trend hutang yang akan menjejaskan poket rakyat. Saya mempersilakan Faiz Iskandar merupakan perunding profil kewangan. Terima kasih Faiz kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apabila kita bercakap mengenai hutang, ada yang dikatakan sensitif kerana kita harus meneliti balik keupayaan kita untuk berdisiplin dengan perbelanjaan daripada pendapatan itu untuk isi rumah kesemuanya. Namun ada yang dikatakan ada hutang sihat dan hutang yang tidak sihat, dan semakin kita meningkat umur kita, hutang pun meningkat dan keutamaan prioriti kita tu semakin berubah dan kita lihat keperluan itu berbeza. Jadi adakah dianggap sebagai kita membesar, hutang-hutang yang mempunyai nilai yang tinggi ni dikatakan sihat, tetapi bagaimana untuk kita faham mengenai perkara ini? Kalau kita lihat trend ini, adakah mempunyai hutang isi rumah yang dikatakan laporan AKPK iaitu 61 hutang adalah daripada pinjaman isi rumah. Adakah dikatakan ini hutang yang sihat sebenarnya? Okey, so merujuk kepada soalan Nina tu, kalau 61% tu adalah kepada 61% tu adalah hutang rumah. So kat situ kalau kita masih sihat, sebabkan kalau kita bahagi kepada individu, maksudnya 30 hingga 35% adalah untuk individu, untuk hutang rumah. So pada pandangan saya sendiri, kat situ saya boleh nampak masih sihatlah kalau kita bandingkan dengan contoh personal loan, credit card dan lain-lain itulah kan. Okey, dalam masa yang sama kita juga tahu kebiasaannya rumah tu sendiri nilai tu akan meningkat. Tapi kita kena ingat jugalah tak semua rumah akan sentiasa meningkat nilainya. So bagi saya kalau hutang rumah tu adalah hutang yang sihat lah. Tapi kalau dibandingkan hutang-hutang yang tak produktif, dari segi personal loan ke, credit card ke, yang hutang terlalu banyak kan, sampai tak boleh nak bayar monthly, itu bagi saya yang tak sihat. Itu dia. Dan itu adalah antara untuk kita memahami bagaimanakah perbandingan atau berbeza hutang yang sihat dengan hutang yang tidak sihat, kerana apabila semakin melonjak umur kita, tanggungjawab itu semakin besar dan hutang-hutang itu pun akan jadi semakin besar untuk kita tanggung. Dan sebelum kita memasuki soal trend kewangan ini, Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis di Parlimen berkata nisbah servis hutang iaitu DSR masih berada pada tahap yang berhati-hati, dan pada Jun 2024 kita lihat median DSR bagi pinjaman tertunggak adalah 35%. Adakah ini angka yang membimbangkan ataupun berada di fasa alarming? Okey, kalau pada pandangan saya jugalah, okey, dalam lebih kurang DSR yang sihat adalah 30 hingga 40% per individu juga. Okey. So and kita kena tengok jugalah macam saya cakap tadi, jenis-jenis hutang. Yang jenis yang adakah kalau contoh pinjaman untuk pendidikan ataupun untuk perumahan, so masih dikira sihat juga. Kalau kita
macam saya highlight tadi pasal non-produktif punya hutang. So itu kalau lagi kita bertambah umur dan kita pun tak boleh nak selesaikan hutang-hutang tersebut, makin lama komitmen akan bertambah dan akan menjejaskan kita punya komitmen masa akan datang lah. So akan menjejaskan juga orang kata untuk kita menguruskan keuangan tersebut. So kalau kita lihat rakyat Malaysia ni dia kurang kesedaran tentang menguruskan gaji itu sendiri. So that's why bila ada ekstra sikit, kalau rasa boleh nak tambah hutang, dia tambah hutang. So itulah isu sebenar yang kita boleh nampak, yang isu sebenarnya rakyat Malaysia ni hutang dah terlalu banyak, simpanan tu tak ada. So yang kita boleh highlightkan is DSR tu dalam 30 hingga 40% masih sihat, tetapi kalau yang non-produktif punya terlalu banyak, so dia akan efek pada jangka masa panjang lah. Dan jadi bagaimana untuk individu itu membezakan hutang-hutang, kita boleh cakap keperluan? Kerana kita lihat DOSOM ada keluarkan mengenai laporan data perbelanjaan perbelanjaan asas kehidupan wajar untuk kita teliti berapakah perbelanjaan individu ataupun isi rumah pada setiap bulan ini. Namun ini adalah prestasi pada tahun 2023. Mungkin pada tahun 2024 itu sudah berubah. Mungkin ada yang kat luar sana yang tak faham lihat kalkulator yang dikeluarkan oleh DOSOM untuk meneliti jumlah isi rumah, saiz isi rumah, berapakah perbelanjaan setiap bulan itu. Namun mereka tidak faham jumlah perbelanjaan isi rumah itu bukan ada meliputi ataupun merangkumi pelbagai aspek, termasuk juga dengan hutang. Bagi untuk setiap isi rumah ataupun individu ini untuk memahami hutang bulanan mereka, bagaimana untuk mereka kenal pasti juga keutamaan mereka dalam pengurusan perbelanjaan itu, kerana dikatakan tadi mereka tidak faham ataupun kurang kesedaran. Tapi bagaimana untuk mereka pastikan keutamaan dalam kehidupan mereka ni agar sekaligus mereka fahami mengapa keperluan ada hutang-hutang itu. Okay. So secara asas dia kita boleh lihat kepada formula menguruskan gaji mereka sendiri. So itulah paling basic. So kalau kita boleh uruskan kita punya gaji mengikut formula yang betul dan yang tepat, contoh berapa persen untuk spend, berapa persen untuk menyimpan, berapa persen untuk protection dan sebagainya. So apa yang biasanya apa orang kata sifu-sifu keuangan, biasanya 70% untuk komitmen. Itu maksimum lah, ataupun 60% hingga 70%. 20% at least menyimpan dan dilaburkan, dan 10% adalah untuk pelindungan takaful. So itulah sebenarnya formula di mana untuk mereka menguruskan keuangan mereka. So harap menjawablah soalan Nina tu. Baik, formula tu dah ada, tinggal lihat cara kita nak gunakan formula itu dalam pengurusan, bukan pengurusan perbelanjaan, tapi ini adalah pengurusan kehidupan seharian kita. Penting, dan kita lihat antara trend kewangan ini datang juga dengan BNPL, Buy Now Pay Later. Secara jujur ini masih belum dikawal selia dan penilaian kelaikan kredit seseorang itu dilihat agak berbahaya berbanding dengan penilaian oleh perbankan. Dan bagaimana trend ini akan menjadi risiko besar dalam konteks hutang isi rumah, kerana kita lihat BNPL ini dikatakan ataupun dianalisis oleh beberapa pakar mengatakan BNPL ni hanya buat kita rasa mampu beli, tetapi kita tidak mampu beli pun, dan akhir sekali dia akan accumulate kepada jumlah hutang yang kita ada tu. Mungkin boleh jelaskan. Okey. So kalau kita tengok data, sekarang hampir 3 juta pengguna yang aktif. So kalau kita tengok trend memang akan bertambahlah dari masa ke semasa. Okay. So Buy Now Pay Later ni akan efek kepada jangka masa yang panjang. Sebab kita mungkin mampu bulanan, tapi bila akan datang, mungkin bulan depan tu kita akan tambah komitmen lain. Bulan depan kita akan tambah komitmen lain. Akan datang mungkin lepas hutang BNPL tu belum habis, mungkin tahun depan tu dah ada komitmen lain yang akan bertambah. So itu secara asas dia memang akan efek keseluruhan keuangan kita, dan semakin lama kita takkan boleh menyimpan pun. So itulah kalau kita tengok trendnya, kalau lagi banyaknya anak muda, keutamaannya kepada anak muda kan. So kalaulah anak muda ni banyak sangat menggunakan platform BNPL ni, so akan datang kita akan nampak efek dia kepada rakyat Malaysia, di mana akan lagi teruk simpanan rakyat Malaysia nanti. Sebab boleh
duk tambah hutang, end up hutang tak habis-habis. Dan benda yang kita nak beli tu pun kita tak mampu lagi. Tapi kita dah ambil dulu, dah beli dulu, bayar kemudian. So dah jadi kebiasaan lah. Bayar sikit dan habiskan bayaran kan. Tapi duk bertambah takkan habis lah. Kan? Betul, kita lihat BNPL ini tak tambah lagi dengan hutang rumah, Yes. hutang pendidikan, dengan hutang mungkin kalau ada yang keluarga itu mengalami masalah kesihatan, kita lihat kepada situ. Ini adalah akan memberi kesan pada jangka panjang seperti yang Faiz kongsikan. Tetapi kalau kita nak lihat bagaimana pula dengan pengenalan akta kredit pengguna yang dikatakan tadi BNPL mungkin ada, tapi bagaimana akta kredit pengguna dapat kawal penyedia kredit bukan bank dan kurangkan risiko hutang yang berlebihan, kerana mungkin hutang untuk pembangunan, untuk kesinambungan kehidupan harian itu memang ada, tapi bagaimana untuk kita pastikan kita disiplin, tidak overspend. Okey, so dengan adanya akta ni, kalau kita tengok akta ni juga untuk mengawal syarikat-syarikat buy now pay later ni untuk diorang adanya disiplin untuk supaya diorang tidak mengenakan charge ataupun interest yang terlalu tinggi kepada pengguna. So kat situ kita boleh katakan pengguna ni dilindungilah kan daripada charge-charge yang tersembunyi ke atau terlalu tinggi supaya mereka masih dalam DSR yang selamat ataupun yang sihat. Okay? So benda tu akan ke rakyat Malaysia. Nah, dengan adanya benda tu, rakyat Malaysia ni bolehlah menggunakan platform tersebut kan, boleh menggunakan platform tersebut, tapi dalam keadaan yang berhati-hati dan berdisiplin. Perlunya ada ilmu keuangan jugalah kan. So platform tu dah ada, akta pun mungkin akan akan diluluskan dan akan dikawal selia oleh Suruhanjaya yang tertentu, tapi rakyat Malaysia tu sendiri, individu tu sendiri perlu ada ilmu keuangan yang cukup lah supaya mereka yang penyedia buy now pay later ni tidak akan sesuka hati ataupun kalau kita tengok application sekarang kan, kalau saya tak pernah ataupun jarang lah, ada sekali dua saya beli, saya tengok debit card ataupun kredit card saya tu tak ditolak. Rupanya ditolak menggunakan kredit mereka tu. So kalau saya terlepas pandang, so saya akan di-charge. So that's why perlu ada pemantauan yang teliti dan juga ilmu keuangan tu lah. Kita ilmu kewangan dan pemantauan yang kukuh ni adalah dua perkara untuk kita tingkatkan lagi kesedaran terhadap pengurusan kewangan, hutang, dan melihatnya kedatangan trend BNPL ini menunjukkan situasi kewangan itu semakin kompleks dan dinamik. Mungkin boleh kongsikan akhir sekali apakah antara strategi terbaik untuk kita tingkatkan lagi tahap celik kewangan rakyat Malaysia, terutama juga dengan anak-anak muda yang mungkin akan pegang hutang BNPL tapi kesannya pada waktu hari tua, iaitu pada jangka panjang. Okey, so kalau kita tengok inisiatif kerajaan pun, so ada Financial Education Network. Saya pernah tengok tu. So masih aktif. Bulan lepas pun masih ada apa orang kata financial punya literacy month bulan 10 kan. So diorang sangat aktif dalam menjalankan tugas-tugas untuk bagi ilmu keuangan kepada rakyat Malaysia. Akan tetapi secara individu tersebutlah, individu tu sendiri, rakyat Malaysia tu sendiri perlu menyambut inisiatif kerajaan lah. So bukannya kerajaan tak membantu, tapi kerajaan ada inisiatif untuk membantu rakyat, tapi kita sendiri perlu ada kemahuan untuk belajar ilmu keuangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, individu tersebut ataupun individu rakyat Malaysia itu sendiri perlulah pergi orang kata upskill ilmu keuangan, sebab ilmu keuangan ini sangat luas. Kan? So bermula daripada basic untuk menguruskan keuangan sendiri, and then barulah pergi kepada secara detail tentang berapa persen perlunya hutang rumah, hutang lain-lain, hutang pendidikan, hutang kereta. Sebab kalau kita boleh tengok sekarang trend-trend rakyat Malaysia ni ialah ramai yang show off kan dekat social media dan sebagainya. So kat situ ada peer pressure. So that's why apa orang kata nafsu nak menambah hutang tu senang lah, orang kata senang senang nak di-influence, senang di-influence oleh kawan-kawan dan sebagainya kan. So that's why rakyat Malaysia tu sendiri kena ada
formula menguruskan keuangan sendiri. So supaya kita dapat tahu berapa kemampuan bulanan kita untuk Baik, itu adalah realiti yang dikongsikan oleh Faiz bahawa trend kewangan memang akan sentiasa ada muncul seperti BNPL. Mungkin kita lihat hutang semakin kompleks dan tak semua kawal selia ataupun akta dapat menangani iaitu cabaran daripada segi hutang itu. Namun penting seperti yang Faiz kongsikan daripada awal hingga akhir perbincangan, celik kewangan, kesedaran dan pendidikan kewangan dan juga hutang itu harus dipertingkatkanlah dalam kalangan rakyat agar dapat uruskan kewangan yang lebih baik pada masa akan datang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada perunding profil kewangan merupakan Faiz Iskandar dan saudara itu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan di semua platform digital Astrawani.